Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda awani bersama saya Zulfitri Yusof dan hari ini kita bercerita mengenai pelan pemulih tetapi memberikan fokus kepada Felda. Felda satu inisiatif yang cukup mulia dan cukup murni sejak 1956 untuk membantu peneroka-peneroka dan juga membantu ekonomi masyarakat secara keseluruhannya dengan strategi yang cukup kehadapan pada ketika itu. Namun selepas 60 tahun pelbagai cabaran, pelbagai masalah dan juga pelbagai kerumitan juga dihadapi oleh golongan peneroka. Justru apabila hari Rabu lepas Perdana Menteri mengumumkan bahawa pelupusan atau secara dasarnya kerajaan bersetuju untuk melupuskan hutang peneroka sebanyak 8.3 bilion, itu memberikan kelegaan. Namun persoalannya, bagaimana ianya akan dilakukan dan bagaimana kita memahami hala tuju Felda dalam skop jangka masa panjang dan lebih luas. Datuk Seri Mustafa Mohamed bersama dengan saya pada hari ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Ekonomi. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama dengan kami. Kita bercerita mengenai Felda, Datuk Seri. Banyak isu yang perlu dirungkaikan dan juga banyak perkara yang perlu kita fahami. Tapi mungkin Datuk Seri sebagai orang yang melihat, individu yang bertanggungjawab melihat kepada isu Felda ini, bagaimana kita melihat cabaran dan juga isu-isu yang didepani Felda satu persatu dan fokusnya kepada peneroka, apa ceritanya Datuk Seri pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Zul. Jadi apabila saya diberi tanggungjawab untuk membantu PM, kita dapati bahawa walaupun sudah ada Kertas Putih bulan April 2019, Felda masih lagi menghadapi masalah. Jadi oleh hal demikian bulan September tahun lepas, kerajaan meluluskan beberapa perakuan yang dibuat oleh satu pasukan petugas. Pasukan petugas ini ketua oleh Tan Sri Wahid Umar, dianggoti juga oleh Datuk Seri Yusof. Antaranya pasukan ini berpendapat bahawa kerajaan perlu lagi membantu Felda lah. Satu ialah untuk Felda mengurangkan hutangnya. Felda ada hutang satu masa 12.6 bilion lah. Ini kumpul Felda dan syarikat-syarikat di bawah Felda 12.6 bilion. Maka perlu dikurangkan hutang. Ya. Jadi sukuk ini kerajaan meluluskan kira-kira 9.9 bilion untuk Felda ambil suku ini. Sebahagiannya ialah untuk membeli saham FJB, sebahagiannya ialah untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Jadi tujuannya ialah supaya Felda berada dalam kedudukan kewangan yang lebih teguh. Jadi yang pertama isu aliran wang tunai, masalah Felda ni satu masalah hutang Felda sendiri dan syarikatnya 12.6 bilion satu masa. Yang kedua masalah peneroka pun ada hutang yang besar 12.1 bilion dan kerajaan apabila membentangkan Kertas Putih pada April 2019 berjanji bahawa kita akan dapat menangani masalah hutang yang tinggi. Kalau ikutnya ada kena bayar RM1,000 sebulan lebih, sebulan, hutang sampai RM150,000 bagi setiap peneroka. Jadi peneroka menghadapi masalah beban hutang yang besar, Felda sendiri pun menghadapi hutang yang tinggi, maka perkara ini harus diselesaikan. Kerajaan mahu supaya Felda berada atas landasan yang lebih lestari. Ya. Datuk Seri, kalau saya dapat mencelah dekat situ, ada dua strategi dan juga dua perkara yang kita perlu fahami. Tetapi saya ingin beralih dan juga memberikan fokus kepada hutang peneroka. Rakan-rakan saya, ramai juga anak-anak Felda di Esok Awani juga mengatakan bahawa kebanyakan peneroka Felda secara purata menanggung bebanan hutang sebanyak sepuratanya RM100,000 seorang. Saya kata, angka ni kalau naikkan kepada M40 duduk di bandar pun tidak mampu untuk menyelesaikannya. Jadi apabila Perdana Menteri mengumumkan kerajaan setuju secara dasar untuk melupuskan 8.3 bilion hutang peneroka ini, apa maksudnya? Bagaimana kita fahami fasa dan juga pelaksanaannya nanti, Datuk Seri? Yang pertama sedikit pencerahan, ada 4 komponen hutang ini. Satu ialah pinjaman pembangunan asal dulu-dululah. Ya. Yang keduanya ialah pinjaman tanam semula. Yang ketiga ialah hutang sosioekonomi. Ya. Apa tu beki rumah umpamanya, beli komputer. Yang keempat baja, tunggakan baja. Jadi 4 komponen. Yang dikurangkan sebahagian besarnya ialah berkaitan dengan tanam semula. Ya. Iaitu 10-11 bilion lah. Yang setengah itu dihapuskan, umpamanya pinjaman pembangunan asal dan tunggakan baja ni dihapuskan 100%. Jadi daripada 12.1 bilion ya, dikurangkan sebanyak 8.3 bilion, banyaklah ya maknanya. Jadi hutang ini dikurangkan untuk pastikan peneroka ni
dapat terus kelangsungan hidup mereka. Kerana kalau kena bayar RM1,000 sebulan, ya, sekarang ni dengan keadaan, dengan cadangan Perdana Menteri tadi semalam, pada hari Rabu, ya, maka sekarang ni seorang peroka puratanya bayar kalau kelapa sawit antara RM250 hingga RM300 sebulan, ya. Sebelum ini lebih RM1,000 sebulan. Jadi macam sebut tadi, ada yang hutang RM150,000, ada yang RM50,000. Kerana hutang ni, ringkas ceritanya, apabila tanam semula ni dapat bantuan sara hidup, lepas tu dapat pendahuluan pula 4 tahun. Jadi banyak peneroka ni hutang 4 tahun masa tanam semula kelapa sawit, sambung lagi 4 tahun, setengah tu 10 tahun pun ada. Itulah antara sebab kenapa hutang tinggi. Satu lagi, rekod-rekod hutang ni tidak lengkap. Ini satu perkara kelemahan dalam pengurusan lah. Jadi buat pertama kalinya lah rekod yang lengkap, ya, sudah pun ada, dan setiap peneroka akan diberikan rekod ini. Sebelum ni rekod pun tak lengkap, ada tapi tak lengkap. Jadi pihak Felda sudah pun berjumpa dengan ketua peneroka dan sudah bagi penjelasan kepada mereka. Dan yang penting, ya, yang pertamanya, daripada dulu bayaran kira RM1,000 sebulan, sekarang antara RM250 hingga RM300. Banyak pengurangan itu. Yang keduanya, dapat penyata. Dulu keterusan pun menjadi masalah. Kelemahan dalam pengurusan, maka penyata lengkap tu tidak ada. Jadi sekarang ni lengkap. Jadi seperti apa tu disebutkan oleh Perdana Menteri, secara prinsip disetujui. Kerana apa prosesnya, peneroka hendaklah menandatangani satu perjanjian lah. Felda mahu supaya prinsip kebersamaan ini ditegakkan lah. Jadi Felda nak bersama Felda antara lainnya. Apa syarat-syaratnya Datuk Seri untuk peneroka ini layak untuk menerima? Yang pertamanya kena konsisten hantar hasil sepenuhnya, ya. Yang kedua, berdisiplin lunaskan pinjaman. Yang kena bayar hutang lah. Lepas tu pengurusan ladang diserah pada Felda. Sebelum ini ladang diuruskan pelbagai pihak lah. Jadi Felda berpendapat Felda lebih mampu, kerana sebelum ini macam-macam amalan yang ada, tidak ada disiplin lah. Jadi pengurangan hutang ini bersyarat lah. Maknanya konsep kebersamaan, dia bersama dengan Felda. Itu antara syarat-syaratnya. Apapun pengurusan akan memberi pencerahan kepada peneroka. Yang penting sekali dalam konteks peneroka ialah dua perkara. Yang pertama, pengurusan. Dia tahu berapa dia pinjam. Yang dipotong dia tahu juga. Yang keduanya, beban yang dulunya RM1,000, yang setengah tak boleh bayar, tak mampu pun. Ya, kurang RM250 hingga RM300. Jadi hutang perlu dia bayarlah. Kita patut bersyukur kerana kerajaan bersetuju untuk melaksanakan tindakan ini, dan sudah pasti ia melegakan peneroka. Datuk Seri, bagaimana kita nak memahami bahawa dan juga memberitahu dan juga memberikan pencerahan kepada peneroka-peneroka ini syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan dalam pelupusan hutang ini dengan mengambil kira keseluruhan permasalahan mereka, dan kalau ada keraguan dan juga bagaimana syarat-syarat ini juga untuk melegakan dan juga menyelesaikan masalah mereka, bukannya menambahkan lagi masalah. Bagaimana itu sudah diambil kira secara keseluruhannya, Datuk Seri? Apa mungkin perkara yang mungkin menimbulkan keresahan kepada mereka mengenai syarat-syarat ini? Yang pertamanya, pengurusan Felda telah pun mengadakan libat urus dengan ketua peneroka, dengan sebahagian peneroka. Jadi perkara ini dah lama dah. Dalam masa 5-6 bulan ni, pengurusan Felda telah turun ke bawah, telah berjumpa banyak kali dengan ketua peneroka. Jadi pencerahan itu pentinglah. Yang keduanya, kita mustahil untuk kita dapat persetujuan 100%, ya, atau setuju dengan tindakan ini. Itu biasalah dalam mana-mana langkah yang diambil kerajaan, mana pihak pun untuk mendapat persetujuan 100% itu amat sukar. Tapi kita mengharap kebanyakan sebahagian besar lah, 99%, ya, itu kita harapan akan bersetuju, harapan kita bersetuju. Yang pentingnya ialah ladang naklah diuruskan dengan baik. Apabila pihak pengurusan Felda membuat benchmark, buat tanda aras, benchmark dengan syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Kuala Lumpur. Felda ni kalau campur dengan FGB, kerana FGB ni relevan. Dulunya FGB sebuah syarikat subsidiary Felda, sekarang milik majoritinya dimiliki oleh Felda. Lebih 80% saham FGB sudah pun dibeli oleh Felda. Jadi kalau campur Felda dengan FGB ni lebih 900,000 hektar. Ini terbesarlah di Malaysia dan di dunia. Jadi mengikut amalan dalam sektor swasta,
didapati bahawa yang pertama pengurusannya lebih cekap, yang keduanya di segi baja ya lebih baiklah prosesnya tanam semula, yang ketiganya kadar perahan ya. Kadar yang dikutip, buah yang dikutip pun lebih tinggi berbanding dengan Felda, dan kadar perahan minyak pun lebih tinggi. Jadi pengurusan Felda sudah menetapkan dalam 2-3 tahun ini hendaklah kadar perahan minyak umpamanya sasarannya naik pada 25 peratus lah ya. Sekarang ni kurang daripada 20%. Jadi perlu ditingkatkan pengurusan Felda juga. Jadi langkah ini akan berjaya. Langkah untuk memantapkan Felda ini akan berjaya. Yang pertamanya kita mahu peneroka bekerjasama dengan Felda. Yang keduanya pengurusan Felda juga perlu dimantapkan ya. Dan ini adalah antara syarat-syarat lah yang perlu kita pantau di pihak kerajaan, kerana kerajaan belanja besar ni untuk ini satu durian runtuh boleh dikatakan lah. Jadi kita peneroka bersyukur, saya tahu kebanyakan mereka bersyukur, dan kita mahu peneroka bersama dengan perusahaan Felda untuk menerima syarat-syarat yang dikenakan, dan yang penting sekali kita nak lihat Felda ni lebih lestari. Apabila hutang ni kurang, maka kita pun kurang kepada. Ni setengah-setengah kita meninggal dunia, dah ramai dah, kira-kira 50% peneroka asal dah meninggal dunia dah. Jadi kita ada 112,000 peneroka ni asal ni, dah kira-kira 50% dah meninggal dunia. Satu lagi ialah lebih kira-kira hampir 80% peneroka adalah umurnya 80 ke atas. Hampir 80% umurnya 60 ke atas. Jadi kita nak pastikan Felda diuruskan dengan lebih baik, lebih cekap ya. Maka selain daripada kerjasama dengan peneroka, pengurusan juga perlu dimantapkan lagi. Umpamanya ya, kalau akaun sebelum ini berbulan-bulan sebelum akaun dapat ditutup, tapi akaun 2020 umpamanya sudah perlu ditutup dalam tempoh masa yang lebih pendek lah di bawah pengurusi dan juga ketua pengarah yang baru ni. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita dalam agenda awani. Kita bercerita mengenai Felda pada hari ini. Datuk Seri Mustafa Mohamed bersama dengan saya. Datuk Seri, kalau kita bercerita mengenai Felda ini, potensinya cukup besar sekali. Kita melihat kepada bagaimana dengan struktur, dengan asetnya, ianya mampu menjadi syarikat Best Fortune 500 contohnya. Dan itu juga sasaran 2040. Malah itu juga pernah dijadikan sasaran dulu. Tetapi dengan banyaknya reformasi, pembaharuan dan juga penambahbaikan serta mempelajari daripada kesilapan dahulu, bagaimana sebenarnya Felda mampu bangkit daripada segi tadbir urus yang baik dan potensi yang sebenar itu dapat digilap dan juga diusahakan dengan semula. Kalau ada pelaburan itu memberikan manfaat kepada Felda dan juga peneroka secara keseluruhannya, kerana Felda bukanlah konglomerat besar yang bersifat korporat semata-mata, tetapi ia berbalik kepada masyarakat dan juga sosial itu sendiri. Pada pandangan Datuk Seri, bagaimana landasan dan pembaharuan diletakkan ini adalah di landasan yang baik untuk menuju dan juga memacu Felda ke potensi sebenar yang lebih baik di masa akan datang? Pertamanya, satu masa dulu Felda ada 917,000 hektar, terbahagi kepada 507,000 hektar Felda, dan selebihnya hampir semua adalah FGB lah. Jadi apabila FGB disenaraikan di Pusat Saham Kuala Lumpur bulan Jun 2012 hampir 10 tahun yang lalu, 350,000 hektar ni telah dipajak kepada FGB ya. Itu ceritanya lah. Jadi sebelum ini pendapatan Felda tu tinggi oleh kerana 350,000 milik Felda, selepas 2012 dipajak ke FGB. Jadi harapan masa itu FGB akan bantu Felda. FGB ni sebuah syarikat konglomerat lah. Dia yang core business perniagaan asasnya ialah ladang ya, 30,000 hektar tadi, kilang-kilang ya, lebih 60 kilang, dan logistik. Itu 3 perniagaan utama, dan sekarang ini ada juga kilang gula ya. Jadi itu harapan, tetapi malangnya FGB tidak mampu memberi pulangan yang diharapkan oleh Felda. Jadi kalau pada tahun 2012 itu memanglah itu harapannya, FGB menjadi syarikat konglomerat yang besar dan dapat membantu Felda. Jadi itu cerita lama, kita tengok ke hadapan.
Jadi Felda sudah pun beli lebih 80% daripada saham FGV. Jadi sekarang ni FGV milik Felda. Jadi FGV juga naklah diuruskan dengan baik. Kalau FGV dividen tinggi, maka pulangannya daripada Felda. Felda sendiri, Felda yang ada 507,000 hektar, 112,000 peneroka ini, kita nak Felda ni menjadi satu institusi kembagaan kita yang lestari, ya. Kalau kita dengar kenyataan pengurusi Felda, nak jadikan Felda ni salah sebuah Fortune 500 company lah. Ini antara matlamat pengurusan lembaga pengarah dan pengurusan Felda yang baru. Jadi macam mana kita nak jadikan Felda ni hebat semula. Yang pertamanya kita perlu kokohkan kedudukan sekarang ni. Nak selesai masalah hutang tadi dengan pengurangan hutang. Kalau dulu RM1,000 sebulan kena bayar bagi setiap peneroka, sekarang ni 250 hingga 300. Itu permulaan. Yang keduanya ialah kita nak kurangkan beban hutang Felda dengan bantuan kerajaan tadi, terbitan sukuk 9.9 bilion dijamin oleh kerajaan dan bayaran prinsipal oleh kerajaan. Maka yang pertama kita nak kurangkan beban hutang Felda. Yang kedua, kita nak kurangkan beban hutang peneroka Felda. Yang ketiga, kita nak pastikan FGV prestasinya lebih cemerlang. Dengan itu akan memberi pulangan yang lebih baik kepada peneroka. Tapi yang penting semua ini ialah isu tak diurus, ya, urusan yang lebih cekap. Umpamanya, kita sekarang bercakap tentang smart farming, ya, pertanian pintar. Apabila Yang Amat Perdana Menteri berucap mengumumkan pengurangan hutang ini, disebut juga tentang pertanian pintar, dan ini akan dapat menjematkan Felda dalam tempoh 5 tahun ke 200 juta ringgit. Ini mana konsep peladangan yang baru, ya. Saya telah dimaklumkan oleh pengurusan bahawa teknologi industri 4.0, revolusi industri 4.0, 4IR akan digunakan untuk mendapat maklumat yang tepat, ya. Pokoknya di mana, berapa batang pokok, baja macam mana, ya. Sebelum ini umpamanya baja ni digunakan untuk keseluruhan kawasan. Setengah-setengah tu mungkin tak banyak setengah pokok, ya. Tapi bila kita ada precision farming sebagai contohnya lah. Jadi yang pertama hutang peneroka nak kurangkan. Yang kedua, hutang Felda pun kita nak lestarikan. Yang ketiga, FGV kita harap akan prestasi lebih baik dan dapat membantu Felda kerana FGV 80% lebih dimiliki oleh Felda. Yang keempatnya, dari segi pengurusan, dari segi tabir urus, kecekapan, pengurusan ada peranan yang penting. Yang kelima, peneroka juga ada tanggungjawab. Maknanya kita nak pastikan bahawa peneroka juga bersemangat, ya. InsyaAllah dengan tindakan yang diambil oleh kerajaan ini, kita bersyukur dan kita harap peneroka akan menyahut serangan ini dan menjadikan Felda satu kebanggaan kita lah. Dato' Sri menyebut mengenai smart farming dan itu juga disebut oleh Perdana Menteri semalam. Dan kadang-kala antara kesukaran untuk memperkenalkan inisiatif yang baru ialah anjakan pemikiran di kalangan peneroka itu sendiri untuk memperkenalkan teknologi baru ini. Kadang-kala mereka takut padahal benda itu menyenangkan mereka. Bagaimana kita memberikan satu idea dan juga gambaran yang jelas bahawa smart farming ini akan membantu dan juga menjadikan sektor peladangan bagi memberikan satu arah baru kepada peneroka untuk menjadikan kehidupan di Felda itu sangat cool. Jadi anak-anak muda yang bekerja di Kuala Lumpur yang ada aset di Felda ini boleh balik dan menjadi peneroka dalam generasi yang baru. Bagaimana Datuk Sri menggambarkan itu? Kerana Felda tidak boleh business as usual sekarang, bergelut dengan masalah bercerita mengenai tak ada pekerja nak angkat tandan kelapa sawit, bercerita mengenai pengurusan dan tak dapat mengawal dan juga mengetahui hasilnya berapa banyak. Tapi dengan teknologi baru, semua itu boleh dikawal. Data-data itu ada. Jadi bagaimana benda ini dapat dirakyatkan dan dimudahkan di kalangan peneroka, sekaligus mereka ada anjakan minda di situ juga, Datuk Sri? Sekarang ni ada kira-kira 2 juta rakyat Malaysia yang tinggal di kawasan Felda lah. Seluruh negara kecuali di Sarawak. Rancangan terakhir Felda ialah Felda Sahabat di Sabah. Jadi 2 juta yang tinggal di kawasan Felda. Dan selain itu, luar Felda pun dah jadi dapat anugerah kerja orang kanan dalam kerajaan, korporat, dalam politik. Mungkin 2 juta lagi di luar, generasi 2, ketiga, keempat dah ada sekarang ni.
Jadi yang penting ya kita nak bangunkan kawasan Felda yang ada ni ya 507,000 hektar ini, dan anak muda ni ialah kita sedia maklum penghijrahan ni satu perkara yang berlaku di mana-mana dunia lah. Tapi yang eloknya, yang baiknya kita nak supaya ada peluang. Sudah pasti kalau kita lihat 5-6 anak ya, sudah pasti bukan semua dapat duduk di kawasan, tapi sebahagiannya ya, kita alhamdulillah kita bersyukur. Ramai juga keluarga Felda berjaya, semua keluar jadi doktor, jadi engineer, profesor, alhamdulillah. Tapi sebahagiannya kena tinggal di kawasan. Oleh itu kita kena jadikan pertanian ini satu kejayaan yang menarik ya. Sebagai contohlah, sekarang ini ramai 80-90% daripada buruh yang bekerja. Satu rancangan kira-kira ada 50 orang yang bekerja ya. Hampir semuanya adalah buruh asing. Sekarang ini Felda memerlukan 4-5 ribu buruh asing, tak ada. FGV kira 10 ribu, itu contohlah ya, 15 ribu lah Felda dan FGV ni, kerana telah bergantung dengan kepada buruh asing. Dengan ada smart farming. Smart farming bukan makna kita gunakan drone untuk baja aja. Smart farming makna pada awal jual IT ya, pokok pun macam mana, baja macam bila, keseluruhan itu smart farming. Kalau kita cuma satu komponen saja, kalau kita gunakan drone umpamanya untuk kita atasi masalah penyakit di Felda umpamanya, itu pun kita boleh guna teknologi terkini. Jadi Felda alhamdulillah sudah pun menjalin hubungan strategik dengan UPM dan MOSTI dan lain-lain pihak, dan kita nak ini juga sebahagian daripada kejayaan Felda. Jadi kalau Felda mendahului ladang-ladang kelapa sawit yang lain, mendahului sektor pertanian yang lain sebagai agensi yang paling terkehadapan dari segi mengamalkan smart farming pintar ini, maka ini akan menjadikan kejayaan di Felda lebih menarik dan tidaklah membebankan sangat. Sekarang dilihat kerja di ladang Felda dan ladang ni lalu membebankan. Oleh itu anak muda mereka lebih gemar keluar ya. Jadi kalau kita menggunakan pertanian keadaan moden lah, bukan setakat drone untuk satu operasi, untuk keseluruhan operasinya ya. Termasuklah kita nak pelbagaikan tanaman, bukan saja getah kelapa sawit dan juga ya, kita ada sekarang PPP, projek pertanian ni, peruntukan sudah pun disalurkan ya, 100 juta setakat ini umpamanya di Bukit Rokan di Negeri Sembilan umpamanya lah. Ada kira 80 hektar di sana. Jadi kita nak pelbagaikan ya, ada penternak lembu ya, ada seorang yang paling besar ialah di Felda Sahabat ya. Sahabat lupa ada nama dia. Ada 4,000 contohlah. Jadi kita nak bukan bergantung semata-mata kepada hasil kelapa sawit. Yang pertama kelapa sawit masih lagi perniagaan asas. Kita nak tingkatkan produktiviti, itu penting. Nak lebih menarik. Pada masa yang sama, kita nak pelbagaikan pendapatan warga Felda. Dan sekarang ini dengan PPP ni ada tanam cendawan, ada tanam cili, ada bela arnab, bela lembu. Ini dah ada di Felda. Tapi kita nak kembangkan lagi. Datuk Seri, mungkin akhirnya kita mahu beranjak dan juga ada satu peralihan yang cukup jelas dalam kita bercerita untuk memulihkan Felda dan juga membangunkan komuniti peneroka Felda juga. Kerana kita tidak mahu lagi isu Felda dipolitikkan. Segala hal yang berkaitan dengan Felda dianggap sebagai aset politik semata-mata, dan juga sepatutnya Felda menjadi aset yang baik untuk pembangunan ekonomi tetapi seringkali disalahgunakan dalam aspek itu. Bagaimana iltizam dan juga komitmen kerajaan memastikan bahawa ini akan berterusan dengan baik untuk jangka masa panjang, fokus kepada pembangunan ekonomi, dan juga apa harapan Datuk Seri kepada Felda terutama dalam menjayakan aspirasi menerusi plan pemulihan Felda yang diumumkan? Apabila Felda ditubuhkan tahun 1956, rancangan pertama ialah di Biluk lah, tahun 58. Hasratnya ialah untuk mengubah taraf hidup rakyat, sosioekonomi rakyat. Kerana yang pergi Felda tak ada tanah, tak bertanah. Dari seluruh negara ya, yang pergi ke Biluk maknanya datang seluruh negara. Di Kuala Lumpur pun ada ya. Dari Kuala Lumpur, Kampung Baru, Kampung Kerinci pergi ke Biluk, Lembah Biluk ya. Jadi maknanya yang penting sekali kita nak supaya warga Felda faham bahawa kerajaan telah banyak bantu Felda ya. Bantu di segi tanam semula, di segi hutang dikurangkan. Felda peneroka Felda. Yang kedua, Felda sebagai entiti pun banyak dibantu oleh kerajaan ya. Sekarang ni sukuk dan sebagainya ya. Jadi itu yang penting ya, bersyukur dengan perhatian yang diberi. Malah orang-orang di luar sana mungkin ada yang dengki dengan perhatian istimewa yang diberikan Felda, tapi oleh kerana institusi cukup berharga kepada negara dan kita nak pastikan ia lestari. Jadi yang pertama, banyak telah dibantu dan kita lihat ke masa depan ya.
fungsi Felda pernah sebutlah sepanjang masa nak jadikan Felda sebagai lumbung emas. Itu aturan kata yang digunakan fungsi Felda lah. Itu yang pertama, bersyukur. Yang kedua, kita lestari. Lestari maknanya kita tak mau bergantung pada kerajaan. Kerajaan dah bantu alhamdulillah, ya, bantu kurangkan hutang, penuka, bantu mantakkan kurangkan kewangan, mantakkan pengurusan. Jadi lestari bukan setakat lestari. Yang seterusnya ialah untuk menjadi Felda satu institusi yang ulung. Rancangan Felda ni menjadi contoh Berdaya saing. tanam moden, tanam pintar. Yang penting sekali ialah pendapatan lah. Kita tak mau warga Felda ni dalam B40 umpamanya, ya. Sekarang ni dalam musim Covid ni banyak bercakap tentang B40. Nak jadikan mereka M40 dan setengah-setengah memang dah ada M40 pun. Yang atas mana juga, ya. Alhamdulillah. Tapi kumpulan B40 ni tiada sebab, kerana kita pelaburan kerajaan sepanjang penubuhannya sejak tahun 56 terlalu besar dalam Felda ini, ya, maka kita nak pastikan bahawa model ni yang sudah berjaya diiktiraf oleh Bank Dunia dan macam-macam pengiktirafan antarabangsa, kita nak bukan saja lestari tetapi menjadi contoh teladan sebagai satu model berjaya untuk mengeluarkan, ya, rakyat Malaysia daripada kelompok kemiskinan. Jadi kita tak mau warga Felda berada dalam kelompok B40, kita nak mereka jadi golongan pertengahan, setengah-setengah mungkin menjadi golongan berjaya. Jadi Felda ini satu ladang, ya, anak-anak yang berjaya alhamdulillah keluar dan berjaya, kita ucap tahniah, tetapi ladang tu kita nak pastikan ladang diuruskan dengan baik, kerjasama kepada pengurusan Felda, kita bersemangat dan kita rasa dengan pengurangan hutang ini dan dengan Felda sendiri letak asas lebih kukuh dengan pengurusannya, kita rasa kita punya harapan lah. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk memastikan, yang pertama kita bersyukur dengan bantuan kerajaan, yang keduanya kita beriltizam untuk memastikan bahawa Felda akan menjadi lumbung emas lah, seperti mana yang sentiasa dilaung-laungkan oleh pengurusi Felda dan juga pengurusan Felda. Itu menjadi harapan kita. Lumbung emas yang dapat dituai hasilnya secara bersama dan juga dibangunkan ekonominya bersama dan tidak ada yang ketinggalan dan diuruskan dengan baik. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama dengan kami dalam agenda Awani pada malam ini. Banyak nak diceritakan lagi pasal Felda tapi mungkin di kesempatan yang lain. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.